you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Dia tagih. Tagur. Rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin taufik dan hidayahnya dapat kita memulakan untuk kali kedua ataupun kali pertama iaitu muqaddimah tentang asas-asas bahasa Arab dalam memahami kitab Allah dan juga memahami bacaan-bacaan Arab yang kita gunakan di dalam ibadat-ibadat kita. Itu kita punya tajuk perbincangan kita ataupun pengajian kita ialah bahasa Arab untuk tujuan memahami bacaan-bacaan dalam ibadat dan juga dalam memahami Quran. Saya namakan program ini ataupun kaedah asas ini sebagai mengenal asas-asas kaedah bahasa Arab. Kita mulakan dengan pertama yang kita sebut hari itu bahasa Arab ni ataupun bahasa Al-Quran, kita boleh sebut juga dia ada tiga bentuk. Dia ada tiga bentuk yang kita baca dalam Quran tu kan. Ada tiga bentuk. Yang pertama, kita mula dengan atas. Kita baca satu ayat, dia panggil bentuk pertama ayat. Ayat Quran lah. Satu ayat, dua ayat. Kalau Fatihah ada 7 ayat kan, itu ayat. Dalam setiap ayat itu dia akan datang sebagai satu kalimah. Satu kalimah. Daripada kalimah dia akan keluar suara-suara. Kita boleh mula dengan suara dulu. Sistem kita dulu kita guna suara kan. Suara ni huruf lah, sebutan-sebutan huruf. A, I, U, Ba, Bi, Bu. Tak ada makna. Dia hanya sekadar suara. So, si, su, sa, si, su. Kan, itu suara. Kalau kita tengok dari sudut suara, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, sin dengan sod contohnya tak sama kan. Sa, so. Cuba tengok mulut kita lain, kenapa? Sebab makna lain. Sa ini makna dia suka, happy. Sa, salamun. Sa, subhana. Kan? Sa, apa dia? Siratu an-nabawi. Si maknanya sa, sisu makna mulut kita jadi terbuka luar, happy. Dia lebih kepada membawa kepada kegembiraan. Tapi sad lain. Sad dia semangat sikit. Semangat. Tapi kalau kita silap sebut tepat sin jadi sad, tepat sad jadi sin, ada berubah makna. Oleh sebab itu bahasa ni dia daripada suara dia akan terbentuk kalimah kan. Kita boleh ambil daripada suara dulu, daripada huruf dia terbentuk kalimah, daripada kalimah dia terbentuk ayat. Ketiga-tiga ni kita kena faham sebagai asas.
Baik, lepas kita kenal ayat ni, dia ada cara nak kenal. Ada ilmu-ilmu yang kita kena belajar untuk faham bacaan-bacaan dalam sembahyang kita, baca-baca dalam zikir kita, baca-baca dalam Quran kita. Dia ada ilmu supaya kita ini mahir. Saya kata ilmu bahasa Arab. Yang pertama, ilmu tu dia nama apa? Dia nama ilmu suara. Ilmu suara. Kita nak sebut biar reti, kita kena belajar ilmu suara. Ilmu suara ni kalau istilah mudah kita ialah ilmu tajwid lah. Ilmu tajwid. Cuma dalam istilah ilmu bahasa dia panggil ilmu suara. Kita nak sebut sa' macam mana, da' macam mana, dia kena ada ilmu-ilmu dia. Yang kedua, ilmu mengenai kalimah, dia panggil ilmu sarf. Ilmu sarf. Ataupun ilmu kita nak kenal kalimah. Kadang-kadang kalimah dia datang dalam bentuk perbuatan, kadang-kadang kalimah dia datang dalam bentuk kata nama, kadang-kadang dia datang dalam bentuk kata penyambung. Kita kena faham. Itu kalimah. Dia ada ilmu dia. Cuma kita tidaklah nak belajar yang ni secara direct. Cuma saya nak cerita dulu. Yang ketiga sebelah ni ialah ilmu nahwu ataupun ilmu nak faham ayat. Ilmu nak faham ayat. Nampak tak? Kemudian yang keempat ialah ilmu nak faham makna. Yang kelima, ilmu adab bercakap. 5 ilmu ni baru kita boleh faham ni suara, kalimah, ayat. Kita kena ada ilmu. Cuma mungkin kita tidak faham secara 5 ni secara direct. Kita akan buat yang secara basic dulu. Ilmu suara yang ni kan, tuan-tuan tak ada masalah pada saya. Sebab apa? Sebab kita dah belajar tajwid, boleh sebut sa', da'. Cuma nak tahu kenapa kita sebut sa' dengan sebutan begitu. Kita kena jumpa satu kalimah, kita akan cerita kenapa kalimah salah tak boleh sebut salah, kan? Sadaqah tak boleh sebut sadaqah. Dia mempunyai kepentingan dari sudut makna, dan kesungguhan. Dan ilmu kalimah ialah kita nak pecah kalimah dari satu makna kepada suatu makna. Sebab dalam Quran kita guna berbagai-bagai. Nampak tak? Maknanya yang ketiga, ilmu ayat. Ilmu buat ayat, faham ayat. Saya akan ceritalah sikit-sikit nanti. Yang ketiga, bila kita ada suara, ada kalimah, ada ayat, kita perlu pada ilmu yang keempat, iaitu ilmu memahami makna. Ilmu memahami makna ni, kalau kita bercakap, contohnya kita kata ini telefon saya, hadza hatifi, telefon ni, ya. Dia lain dengan hatifi hadza, dia terbalik. Kita kata ini telefon saya, lain. Maknanya dalam Quran bismillah dengan a'udzubillah dia tak sama, dia suruh ayat je. Nanti kita cerita. Kemudian adab kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ni kita pergi ke mana? Kalimah. Tadi kita ada bahasa Arab, kita ada apa? Kita ada ayat, ada kalimah, ada suara. Hari kita tengok pada kalimah. Baik. Kalimah ialah perkataan-perkataan yang kita guna di dalam Quran, dalam bacaan solat dan seumpamanya. Dia ada berapa? Dia ada 3 bahagian. Ada dia nama di atas tu isim. Isim ni kata nama. Nama orang, nama Allah, nama malaikat.
Nama benda dan seumpamanya yang tuan-tuan pun tahu kan, announce ataupun kata nama. Yang kedua, kata nama macam kita kata tu, Allahu Akbar. Allah itu nama kan? Ayat dia mula dengan gitu. Kalimah yang bermula dengan maknanya Allah tu kalimah, Akbar tu kalimah. Daripada kalimah ni terbentuk ayat Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allah sebab nama. Alhamdu dia isim sebab dia ada alif lam. Dia ada alif lam. Setiap kalimah yang ada alif lam dia jadi kata nama. Kemudian ni yang kedua dia panggil fi'lun, perbuatan. Perbuatan. Perbuatan ni ialah kata kerja. Kata kerja ni contohnya a'udzu, itu perbuatan. Aku berlindung. Aku berlindung. Pada itu perbuatan. Ada jenis kalimah begitu. Billah dengan Allah. Aku berlindung dengan Allah. Ada 3 kalimah di sini. A'udzu, aku berlindung di dengan Allah. Kemudian yang ketiga, kalimah jenis kalimah harfun. Harfun. Haraf ni ialah kata sendi ataupun kata penyambung. Kata sendi ataupun kata penyambung. Contohnya Bismillah, dia ba tu adalah penyambung. Makna dari sudut kalimah kita ambil Allah, Alhamdu, kan? Apa tu isim, kata nama. A'udzu perbuatan. Bismi, bi itu adalah harfa, penyambung. Kalau kita buang ba ni, tak ada makna, tak ada makna. Oleh sebab itu dalam kita nak faham bacaan kita, ini dia punya asas, tuan-tuan. Ini dia punya asas. Ada soalan tak? Di antara kita ni yang tidak pernah langsung belajar bahasa Arab ada tak? Seorang. Agak-agak boleh ikut kan dia? Dia memanglah kalau kita mari hari ni dah suruh faham lalu tak jadi. Paling-paling tidak hari ni kita tahu kalimah tu dia ada isim, ada fi'il, ada haraf. Isim macam mana? Ialah kata nama yang digunakan di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, lepas ni kita akan guna Quran harfi. Kita akan guna Quran harfi. Kenapa kita guna Quran harfi? Sebab kita akan tunjuk di dalam Al-Quran itu kalimah-kalimah yang diguna dalam setiap ayat. Kita nak pecah, ini kalimah, ini kalimah, ini kalimah. Kemudian setiap kalimah tu kita akan tunjuk kalimah jenis dia isim, kalimah jenis dia fi'il, kalimah jenis dia haraf, macam mana beza dia. Apa tak? Jadi kita tahu kena, dalam Quran ni kalimah makna dia macam mana? Sebab tu guna harfi. Kita tahu makna setiap kalimah. Apa tak? Jadi a'udzu billah. A'udzu satu kalimah, bi satu kalimah, Allah satu kalimah. Dalam a'udzu billah ada 3 kalimah. Okey, a'udzu fi'il, bi sama dengan bi ni. Dia ada haraf. Allah isim. Gitu lah. Kita pecah. Jadi sekarang kalau kita jadi ayat, kita mula dengan ini dulu ke, dengan isim dulu ke, dengan haraf dulu. Kita tengok. Kalau dalam ayat tu dia guna dengan fi'il dulu, maka dalam ayat ni dia meminta kita melakukan sesuatu. Apa dia kelakuan yang kita kena buat? A'udzu, iaitu perbuatan meminta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebab apa dia mula dengan fi'il? Maknanya kita kena bertindak. Sebelum buat apa-apa kita kena minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya penting kalimah kita kena dia mula dalam ayat. Kemudian kita tengok pula Allahu Akbar. Kalimah apa yang duduk depan sekali dalam ayat Allahu Akbar? Kalimah Allah. Allah itu nama, isim. Maka kita kena utama Allah dalam segala
kehidupan. Itu ilmu bahasa Arab. Baik, kita tengok dalam Bismillah. Huruf kalimah apa yang mula-mula? Kalimah ba. Ba ni satu kalimah. Dia panggil kalimah yang bermakna penyambung atau kita panggil kata sendi. Kata sendi. Jadi ba ni dia panggil haraf. Haraf apa? Penyambung. Kalau tak ada penyambung ni tidak ada arti dalam hidup kita. Kita kena sambung. Mana peranan kita kena sambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nama Allah. Bismillah. Ini satu kalimah. Bismillahirrahmanirrahim berapa kalimah? Satu kalimah. Isim satu. Allah dua, tiga. Ar-Rahman, Ar-Rahim. 5 kalimah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dah susun gitu. Kita tahu dengan nama Allah. Apa nama Allah? Ar-Rahman, yang amat pemurah. Ar-Rahim, yang amat penyayang. Soalnya ayat ini mula dengan B. B ialah haraf. Peranan haraf ialah penyambung. Maknanya peranan Bismillah ialah alat yang menyambung kita dengan kekuatan daripada Allah Subhanahu Taala. Mana tiga-tiga ini yang kita selalu guna, yang wajib, yang sunat. Ya Allah Akbar wajib dan sembahyang. Auzubillah sunat. Bismillah wajib. Jadi dia terdiri daripada tiga bentuk. Ada tak bentuk lain selain daripada tiga ni dalam bahasa Arab? Tak ada. Oleh sebab itu, kitab yang Tuan Haji pegang tu, kitab tafsir harfi tu adalah yang dikehendaki dalam pengajian ini. Sebab kita nak tengok kalimah-kalimah dan makna pada setiap kalimah. Kita nak bagi ini. Kemudian contoh kita akan belajar sekarang ni kali isim. Apa makna isim? Kata nama kan? Kata nama. Isim tu kata nama. Dia ada tanda-tanda dia. Dekat tengah ni saya tulis alamat al-isim. Alamat apa makna? Alamat. Tanda. Ada alamat dia, ada tanda dia. Tanda-tanda isim. Pertama, atas tu nama-nama. Saya tulis Jawi kan? Tak. Nama-nama. Seperti Muhammad. Di atas tu. Muhammad tu nama kan? Kalau kita buat ayat Muhammad talibun. Muhammad seorang penuntut, pelajar. Ada jadi ayat. Kalimah saya buat ayat terus. Muhammadun talibun. Baik. Dalam Muhammadun talibun, ayat itu mula dengan apa? Mula dengan isim. Sebab Muhammad itu isim. Bila ayat itu mula dengan isim, maka kepentingan dalam ayat itu ialah pada Muhammad. Bila kita kata yang ni Alhamdulillah. Alhamdulillah kita mula dengan Alhamdu isim. Tanda isim ialah alif lam. Maka kepentingan dalam ayat Alhamdu ialah syukur. Gitu. Dia seronok kita berzikir, bertasbih. Kita seronok bila kita tahu fungsi-fungsi ayat ni. Okey. Satu, nama. Yang kedua, alif lam ni. Alif lam. Al-ilmu nurun. Alif lam. Tanda isim. Al-ilmu, ilmu itu nurun, cahaya. Al-ilmu nurun. Okey, dalam ayat al-ilmu nurun, dia mula dengan ilmu. Maka menjadi satu kepentingan ilmu itu kepada kita. Setiap yang kita mula, dia adalah satu kepentingan. Kita jumpa Quran, apa Quran mula tu? Itulah hak penting bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tanda dia ada masuk ya. Ada masuk ya. Ya Allah, Allah isim. Ya Karim, Karim tu isim. Sebab apa isim? Sebab masuk ya, makna wahai. Itu. Yang keempat ialah dhamir. Apa makna dhamir? Ganti nama. Ganti nama. Seperti saya, awak, kamu, itu semua itu dikatakan isim. Seperti ana Muhammad.
Ana Muhammad. Apa makna ana Muhammad? Saya ialah Muhammad. Jadi kita akan baca Quran. Jadi saya kata, mari kita cari dalam Al-Quran. Ada tak tanda-tanda ni dalam Quran? Boleh kan ni? Sesuai tak? Kau tinggi sangat, kau rendah sangat, kau tak nak sangat. Nah, ini asas yang kita tunjuk. Dan saya ada kaedah lain nanti. Saya ada kaedah lain saya akan bagi untuk domir-domir nak faham penyambung-penyambung. Baik, ni pun saya sambung lagi. Antara alamat-alamat yang kita kenal isim ialah di atas tu bagi dua, tanwin. Kalau tanwin dia isim. Isim nama. Contohnya Allahu, tadi dah nama kan? Rabbun. Rabbun tu tanwin. Maka dia isim. Apa makna Rabbun? Dalam Quran dia ada tulis kalimah di bawah tu makna setiap kalimah. Makna kita bantu dengan kaedah, bantu dengan memahami, faham ayat, boleh sebut suara setiap orang yang hadir. Dia kena test baca, kan? Baca ramai-ramai dan kita keluarkan ayat, keluarkan kalimah, keluarkan suara yang betul. Lama kelamaan dia akan faham apa yang kita belajar. Kemudian isim antara tanda dia masuk min. Ana, dah ana isim tadi. Muslim. Muslim. Min tu merupakan tanda isim. Tanda isim. Okey. Yang berikutnya dia masuk ta marbutah. Fatimatun tabibatun. Tabibah tu doktor perubatan. Fatimatun tabibatun. Kalau masuk ta marbutah tu isim lah dia. Yang ke berapa? Yang ke 4 sini 8. Ialah ada alif ta di akhir. Macam al-muslimatu fil masjid. Al-muslimat. Muslimat isim. Alif ta dia. Ta marbutah yang terbuka. Kita nak kena isim. Lepas ni kita akan belajar kenapa isim, peranan isim dan seumpamanya. Ini yang kedua tadi, fi'il. Isim ada masalah ke? Cepat ke, lambat ke? Saya bagi 8. Nak apa 8 tanda isim di sini? Ada kata nama, alif lam, ada dhamir, ada seruan, ya. Kemudian kita ada alamat tanwin, ada min di depan yang ditambah, ta marbutah, alif ta di akhir seperti al-muslimat. Habis isim. Habis fi'il pula, perbuatan. Perbuatan tu ada 3. Sama ada telah berlaku, sedang ataupun akan berlaku, ataupun ayat tu ayat perintah. Di atas tu ayat perintah, amrun kita panggil. Ayat perintah ni doa pun ya juga. Contohnya, tub ilallah, bertaubatlah engkau kepada Allah. Tub ilallah ataupun tubu ilallah. Maknanya tub itu fi'il amal. Fi'il amal. Tub, bertaubatlah kamu kepada Allah. Yang kedua, fi'il madhi. Madhi, pasti. Dia akan jadi tubtu ilallah. Aku telah bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, mudhari' present tense. Atubu ilallah. Saya bertaubat kepada Allah. Baik. Ini dia akan menjadi kaedah, dan bila kita baca Quran, kita akan tunjuk, kita akan guna. Ni nota ni akan diberi kepada tuan-tuan selepas ini insya-Allah. Ini pun ini tadi kita ada 3 jenis fi'il kan? Fi'il madhi, mudhari', amar, ataupun amar, madhi, mudhari'. Tak kira lah tuan-tuan nak ambil mana-mana, yang penting jenis fi'il perbuatannya ada 3. Jadi kita ambil yang pertama, iaitu fi'il madhi.
Fi'il madhi, perbuatan yang telah berlaku. Dia ada alamat dia, ada tanda-tanda dia. Tu macam tu makna saya telah. Ini anak akan bagi notafas. Ini tanda-tanda ni, ta ni ada jenis-jenis dia. Kalau ta mati, makna dia telah perempuan. Tu saya telah, ta awak telah, ti awak perempuan telah. Kesemua itu sama ada ta mati atau bagi depan makna saya, bagi atas makna awak lelaki, bagi bawah awak perempuan. Contoh yang saya beri itu ialah kalau tu ana tu betul, saya telah bertaubat ilallah. Kalau tak, hal adakah tu betul engkau telah bertaubat ilallah kepada Allah? Ti ya Maryam, hal tu betul ilallah. Gitu. Hal apakah tukti engkau telah bertaubat, telah berlaku ilallah kepada Allah? Soalan. Yang ni yang termati contoh Maryam tabat, dia telah bertaubat ilallah pada Allah. Bentuk-bentuk begini dia adalah past tense, fi'il madhi. Dalam Quran banyak kita nak kenal. Oleh sebab itu muslimat sekalian, muslimat tak ada kan, muslimin saja. Oleh sebab itu dalam kita nak faham Quran, ini menjadi kaedah kita. Mungkin hari ini tak faham, sekali lagi tak faham. Tapi kalau kita sungguh, kita datang, kita mau apa ni bersama, dia akan nampak. Yang kedua, ilmu Allah ni dia tidak bagi kepada orang yang tidak nak. Dan bila orang nak, dia akan bagi. Tetapi dia boleh dapat setelah dia pernah dulu. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Hendaklah kamu takut kepada Allah, Allah akan ajar kamu. Kita takut tuan-tuan, kita baca Quran tak faham, baca doa tak berapa faham, sembahyang tak berapa faham. Nak belajar yang ni takut susah, nampak gelap, nampak tapi gelap. Kenapa? Aku ni dah umur 70, tak tahu kok. Tengok sekali tengok. Cuba tukar minda kita. Tukar nak belajar. Yang kedua, mesti boleh kalau orang boleh. Yang ketiga, walaupun aku umur 70 tahun, Allah akan bagi kefahaman kepada aku. Dengan sebab nak belajar ni, Allah tambah ekstra lagi 20 tahun untuk faham bahasa Arab contohnya. Agak-agak boleh ke? Hari ni hak sebaya belakang main. Seorang dua je. Maknanya bagus ni. Grup kira special. Nah. Ada apa-apa soalan? Nampak dengung anak apa bimbang tengok kalau dengung ni kak. Faham ke tak faham Allah payahnya dah. Sebab mula-mula kita jumpa. Ingat tak masa kita kahwin dulu? Nah, masa kahwin rasa tak faham belaka. Mana solat nak mula dulu. Tak faham. Tapi dah kahwin dah biasa kak, macam diri kita sendiri. Lepas hari ni dia ulang-ulang je lah. Ni pun antara alamat-alamat lagi. Okey, kalau kita pergi kepada perbuatan yang sedang ataupun sekarang akan datang, dia panggil fi'il mudhari'. Perbuatan yang berlaku sekarang atau akan datang. Dia ada tanda-tanda dia ni. Nanti anak ulang balik. Cuma nak suruh tengok. Ni tanda-tanda dia. Kita akan belajar ayat bentuk doa, ayat perintah doa. Macam kita kata iqra'u ijlisu, iqra'. Iqra'a ijlisa. Mana ayat-ayat doa, ayat-ayat perintah kita akan belajar. Ni iqra', mana kita kadang-kadang kita seorang kita kata iqra', bacalah awak. Ijlis, duduklah awak. Iqra'a, bacalah kau berdua. Iqra'u, bacalah kamu. Tiga bentuk ini kita akan jumpa dalam Quran. Kita akan tengok mana hendaklah kamu membaca, mana tanda dia ayat doa, mana tanda dia ayat perintah. Kita dah belajar.
Itu. Saya lajukan sikit, bukan nak tinggal, lepas ni kita akan ulang balik. Saya nampak tuan-tuan dah mengah dah. Yang last kali dia panggil apa? Penyambung, haraf. Haraf ni dia ada macam fi pada mim, bi macam bismillah, ila. Ni penyambung lah. Contoh penyambung, ana fil musalla, saya di surau. Min aina anta, dari mana awak? Bi adhabu, saya pergi di saya. Jadi benda-benda gitu tak akan jumpa. Yang ketiga ila, adhabu ila musalla. Musalla ni surau, saya pergi ke surau. Kita guna ila. Ini ila. Bi, min, kemudian fi. Ayat-ayat ini kita jumpa dalam Quran, dia makna yang tersendiri. Ini dia penyambung. Apa pentingnya penyambung? Apa peranannya penyambung? Itu kita kena tahu dalam konteks membaca Al-Quran. Allah, kita duk belajar bahasa Inggeris payah juga, tapi boleh sebab kita ada objektif. Ini kita dengar Allah, nak mati nak hidup tuan-tuan. Nak mati nak hidup dengan bahasa ni. Ni dia, ni pun termasuklah amama. Amama tu bukan imam. Amam depan, di hadapan. Li maknanya untuk. Khalfa, belakang. An, dari. Lepas tu saya bawa contoh-contoh tu. Ini pun termasuk. Semua ada dalam Quran. Saya bawa kata kunci, kata kunci dalam Quran. Habis itu kalimah. Sekarang ni bila kita jumpa dengan ayat, ni ayat ataupun kita panggil jumlah. Ayat ni ada 3 juga. Kan kalimah ada kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah haraf. Maka ayat pun dia ada 3 ayat. Kita baca ayat Quran. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tu ayat apa? B, sebab mula dengan B, haraf kan? Dia panggil ayat haraf ataupun jumlah haraf. Ayat haraf. Ini istilah saya sendiri ni. Contoh ayat isim. Ismi Fatimah. Nama saya Fatimah. Ayat isim ialah bila dia mula dengan isim. Ayat yang kedua fi'il, bila dia mula dengan fi'il. Ad-rusu, saya belajar sekarang. Okey. Yang ketiga ayat haraf, bila mula dengan haraf. Contohnya mula dengan ila. Ke ila aina anta, ke mana anta. Soalan. Ini ayat-ayat yang kita jumpa dalam Quran. Ayat-ayat yang kita akan jumpa dalam Al-Quran. Baik, ini hak asas yang saya nak beri kepada tuan-tuan. Kita start lah kot dah lepas ni dah. Kita start dan tuan-tuan miliki, dan kita akan sama-sama memahami. Satu lagi saya nak beri, ambil masa sikit lah. Mana tak nampak ke? Mana dia punya tempat tu? Ni ke? Ini nanti kita akan beri kaedah nak kenal ganti nama saya dalam Quran. Nak kenal ganti nama saya dalam Quran. Saya sama ada kita sebagai hamba atau sebagai Allah. Dalam Quran, dalam bahasa Arab, dia bentuk saya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kita nak kenal saya. 4 je saya. Ada tak selain daripada ni? Tak ada. Itu je. Contohnya, ana abi, ana muslim, ana Fatimah, ana rabbuka, ana Rasulullah. Itu bentuk ana, saya. Satu jenis lagi, saya ialah
ya yang ditambah di akhir kalimah sama ada mati ataupun berbaris di atas. Contohnya solati, solatku, li, bagiku, mahyaya, berbaris, hidupku. Itu bentuk saya yang kedua. Ada bentuk saya yang ketiga, makna saya telah. Ini saya punya. Dua-dua isim. Ini fi'il madhi. Saya telah. Bentuk wajahku, saya telah ada. Saya telah ada. Turtu, saya telah bertaubat. Itu yang ketiga bentuk saya. Saya yang keempat ialah ditambah a ataupun u di awal kalimah fi'il. A'udzu. Ini makna saya sedang. Saya sedang ataupun akan berlindung. Atubu. Saya sedang ataupun akan bertaubat. Astaghfiru. Saya sedang ataupun akan mohon ampun. Usalli. Aku di sini. Saya sedang salat. Itu tanda saya. Selain daripada empat ni tak ada lah saya. Bukan payah sangat tanda saya. Kemudian kita akan belajar awak, engkau. Gitu. Engkau pun ada empat ni juga. Engkau punya, engkau telah, engkau sedang ataupun akan. Tanda-tandanya ini. Kita akan belajar. Kita join dengan Al-Quran, dia akan faham. Kemudian tanda kami. Kami ramai. Gini. Ada empat juga dalam Quran, dalam bahasa Arab itu. Tanda kamu semua. Antum semua sekali. Dia. Ada empat. Mereka. Dia perempuan. Ini kalau kita ringkas tadi. Ringkas hak yang pertama tadi. Hak pertama semua sekali. Dia ada empat. Satu, ana ataupun nahnu untuk orang pertama. Orang kedua, anta, antum. Orang ketiga, huwa, yahu. Itu. Kita bukan nak hafal, tapi nak guna sebagai panduan. Tuan-tuan jadikan nota ini sebagai panduan dalam kita baca tafsir nanti. Dia panggil. Saya akan ceritalah, ni makna gini. Kita kait dengan kaedah berikut. Ini hak yang kedua. Hak yang pertama semua saya kumpulkan sini. Yang kedua, punya. Kalau saya, kalau kami, kalau awak, kalau kamu, kalau dia, kalau mereka. Dalam Quran. Yang ketiga, makna past tense. Ini dia betul dia. Yang keempat, empat ni dah semua dalam penyambung-penyambung. Contohnya kita baca doa musafir. Allahumma antas sahibu fis safar. Anta. Adakah kalimah anta tadi? Itu. Wal khalifatu fil ahli wal mali wal walad wal ashab. Allahumma hafazna wa iyyahum adahum. Allahumma hafazna. Itu kita belajar tentunya. Wa iyyahum min afatid dunya wa ahatiha. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha birran wa taqwa wa minal amal ma tarda. Allahumma inna nas'aluka an tatwiya lana al-ardha wa tuhawwinu alayna as-safar wa an tarzuqana fi safarina hadza salamatan fil badan lah, wad-din, agama, wal mal, dan harta. Jadi dalam Quran ayat ini dia ada setiap kalimah dia ada makna di bawah. Kita tahu makna safarina, dia terjemah musafir kami. Jadi kita tahu dari kami. Kami ni rujuk kaedah mana? Kaedah nombor berapa? Kaedah kami nombor berapa? Jadi kita rujuk lama-lama dia akan jadi sebati dalam hidup kita. Kenapa? Naik. Naik ilmu apa? Macam mana? Boleh? Ada soalan? Jadi alat yang kita perlu sekarang Quran harfi. Nota ni akan jadi.
Lepas tu kena buat pen selalu lah. Quran tu kalau boleh, kalau tuan-tuan tak sayang, tulis kat tepi tu apa-apa nota. Kalau sayang, photostat setiap kali nak belajar. Photostat tu hak nak baca rumah, photostat tu kita boleh cotek-cotek. Tetapi orang dulu dia belajar, dia tidak photostat. Mana ada mesej photostat dulu. Dia belajar macam mana? Buku yang dia beli tu adalah buku untuk belajar. Siapa bila-bila dia tulis nota-nota yang dia belajar. Itu tahap. Kalau kita ambil nota, kita letak kat lain, lepas tu anak-anak jumpa dia main buah. Tak ingat dah kita nak cari. Oleh sebab itu, kalau pandai-pandai tuan-tuan lah bagaimana yang paling sesuai untuk kita nak mendalami ilmu bahasa ini. Baik, untuk malam ni tekat tu dulu. Maknanya untuk berikutnya, kalau tuan-tuan setuju dengan kaedah ini, tuan-tuan kena beli tafsir harfi. Itu syarat. Kena beli. Yang ni 150 kan. Kalau yang nipis ada RM80 pada, ada RM50 pada. Ada kecil. Kalau orang mata kuat beli hak kecil tu. Kertas A4 tu dia bagi 2. Ada juga. Tapi kalau hak ni ada tafsir semua sekali, dia banyak kelebihan dia. Jadi kita buka soalan kalau tu. Tak ada? Ni sekolah ni bukan tazkirah, bukan kuliah. Ni sekolah dah. Sekolah 2 kali seminggu, 2 kali sebulan. Okey, kalau tak ada apa-apa saya sudahi di sini. Ini sebagai pengenalan je. Nanti saya akan ulang balik. Bila ada nota, tuan-tuan ada nota semua sekali, saya ulang balik. Pihak masjid saya akan bagi pada pihak surau untuk dikopikan nota yang saya beri tadi dan akan dibagi pada tuan-tuan dalam bentuk derma siswa ke ataupun apa bentuk yang masjid buat lah, surau buat. Wallahu alam, aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi dalam program ni kalau boleh kita perlu masa sejam. Itulah paling-paling lambat, paling-paling cepat sejam. Maknanya start pukul 8, pukul 9 habis. Boleh Okey.